اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي وسلم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kitab Tuhfatul Raghibin muka surat 6. Baris yang ke-6 dari atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa menukis Siti Aisyah dengan zina atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil serta dihalalkannya seorang, mengkafirkan dia kan orang Islam, maka iaitu jadi kafir. Dan barang siapa mencita-cita atas kafir atau ditaklikkan, kafir tu salah haja tu, situ kafim, kafir, atau di tak taklikkannya seorang akan kufur dengan suatu seperti dikatanya seorang, jika binasa hartaku atau engkau jadi atau anakku jadi Yahudilah aku atau jadi Nasrani aku, maka jadilah ia orang itu kafir. Dan barang siapa syak ia akan dirinya, kafirkah aku ini, Islamkah, atau reda ia seorang akan kufur seperti disuruhkannya orang Islam dengan masuk kafir, atau diisyaratkannya atas orang Islam dengan masuk kafir, atau diisyaratkannya akan orang yang kafir yang hendak masuk Islam dengan mengekali kufurnya, maka iaitu jadi kafir. Baik, tersambung pengajian kitab Aqidah Tuhfatul Raghibin, kitab yang menerangkan makna iman dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Kalau kita belajar, kita tahu, oh kata gini kafir, kalau gitu kata gini batal akidah. Jadi kita pun dah belajar dah, ada ilmu, kita tak kata lah. Lepas tu biar dah belajar dah, nak kata juga lama lah. Faham tak lagi? Nak suruh belajar tu nak suruh tahu. Mu nak ikut tak mau ikut, tak boleh kata apa tau. Nak dia kata, dan yang membatalkan semayang itu ialah keluar suatu daripada kemaluan seperti kecing. Keluar kecing batal semayang. Jadi dia pun berasa dekat tayat akhir, berasa nak kecing. Oh, dia belajar dah itu, kalau keluar kecing batal semayang. Lalu dia pun tahan. Dia tahan sampai ke salam, baru dia pergi kecing. Tak apa kok. Atau dia tahu dah kalau kecing batal semayang, dia pun kecing dalam tayat awal. Kok pandai dia lah. Faham tak lagi? Jadi belajar ni untuk diri sendiri. Faham? Tak pakai hamung. Nak pakar tak pakar hal lain. Mari dengar dulu. Dengar belum tentu amat. Tak mari terus jengkring. Dia kata sini, dan barang siapa menukis. Benda menukis. Dia ngaji pondok sini. Barang siapa menukis Siti Aisyah dengan zina.
Aisyah mana? Aisyah ini ialah isteri Nabi SAW. Namanya Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Anak Sayyidina Abu Bakar. Siti bukan nama dia. Siti beranak tu ada buah nama Siti, ayah dia buah nama Aisyah. Macam kita Siti nama daripada asal. Faham tak lagi? Beranak tu tulis, ayah dia tulis. Jabat daftar kata dah nama apa ni? Siti Nurhaliza. Tu ayah dia tulis. Kalau nama-nama dalam kitab ni Siti bukan Siti. Sebab Arab tak ada nama Siti lah. Siti ni gelar orang. Orang gelar dia. Macam kita orang pergi haji dah, orang gelar dia. Haji. Yang tu? Haji Bakir. Contoh. Tak nampak tak? Nama asal tak ada haji. Faham? Sebab apa dia orang panggil haji? Orang gelar. Faham tak? Jadi hak ni tak tahu. Haji, kalau orang gelar haji apa makna dia? Kalau panggil Haji Mak, Haji Ding, Haji Mang, makna dia sudah pergi haji. Kalau orang Islam panggil, kalau Cina panggil haji, mana pergi haji lagi? Tak pergi lagi. Pasal pakai piah. Faham tak? Cina reti apa? Tengok pakai piah haji. Kawan tu sunat bodoh. Jadi Siti apa makna? Dia syok pong daripada perkataan yang asalnya kalau laki-laki Sayyidun. Kalau laki-laki ni orang-orang hebat, orang besar-besar, Arab gelar Sayyidun. Nabi kata ana sayyidu waladi Adama. Aku pemimpin besar segala manusia keturunan Adam. Sayyidun. Sin ya dal. Sayyidun bacaan. Kalau kita selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina. Nampak? Baris ya itu tasydid. Satu mati, satu hidup. Lalu disenyawakan jadi jadi ya, letak tanda sakdu. Ganu panggil. Kalau laki-laki Sayyidun. Kalau baca wakaf Sayyid. Kalau perempuan Sayyidatun. Tambah te benda panggil. Bukan marbutah, marbutah. Faham tak ke? Termarbutah. Termarbutah ni gini. Macam bawang tau. Buah mata dia betul. Tu termarbutah. Faham? Kalau kita baca was sambung, dia berbunyi huruf te. Kalau baca mati dengan dia, berbunyi huruf he. Faham? Dia gitu. Benda-benda lain pun gitulah. Kalau perempuan, dia buah te. Marbutah. Faham tak lagi? Te marbutah. Mu nama benda? Najimuddin. Najib. Najim. Najimuddin. Najimuddin, benda makna dia? Tanya tuan nama lah, senang. Menang agama. Najim kan pedang. Najim. Bintang agama. Maknanya superstar. Faham lagi? Dia superstar, dia banyak bagian joget. Dia superstar bagian agama. Dia superstar. Faham lagi? Maknanya bintang itu gelaran yang baik. Yang menjadi pembimbing bagi pelayar-pelayar di daud yang luar. Orang ikut dia tak boleh jadi sesat. Faham tak? Dan lagi dekat dengan bawa makna tinggi. Pasal bintang tinggi. Tapi dia jumpa bintang dalam lokang. Nampak tak? Di atas kepala, atas ada kapal terbang. Tu. Jadi kalau najim mana laki-laki, kalau perempuan najimatun. Faham tak? Letak te belakang hidup kami, najimah. Maknanya perempuan.
Nampak? Macam hak lari. Mu nama dia mu? Irsyad. Irsyadah jadi. Faham? Mu nama dia mu? Fikri jadi fikrah. Faham lagi? Atau fikriyah. Letak te. Kalau fikri dia tu ada ya belakang, fikriyah. Faham? Hak gerohik basikal itu nama dia? Tahu dulu hak main lomba basikal dalam velodrome ni. Kan ayah dia nama Alwi. Rosman Alwi. Nampak tak? Kalau puan jadi Rosmah. Okey. Jangan politik. Faham ni cerita kalimah Arab. Dia tak apa. Jadi sayyidung laki-laki, faham? Perempuan sayyidah. Maknanya orang besar daripada kaum wanita. Jadi Arab ni orang-orang hebat-hebat, dia akan letak sayyidah depan. Sayyidah tu kita eja panjang, eja pendek siti. Faham tak? Macam Muhammad, Cik Mak. Mak tu asalnya Muhammad. Faham? Jadi Siti Aisyah ialah orang besar di kalangan wanita. Sebab apa? Sebab dia isteri Nabi. Dia kena-mengena tak dengan kita? Kena ke mana? Mak kita. Faham lagi? Mak kita. Mak kita ada mak yang melahirkan kita. Banyak jenis mak. Mak yang melahirkan kita panggil ibu kandung. Ibu kandung kita tu lari tinggal kita masa beranak. Orang lain ambil bela. Ibu angkat. Banyak mak kita. Mak kakak pada mak kita. Mak saudara. Jadi mak ni banyak. Isteri-isteri Nabi dia panggil ummahatul mukminin. Segala ibu-ibu atau mak-mak bagi orang beriman. Kok mana sampai diserupakan isteri Nabi dengan kita ni sebagai mak sendiri. Dia ada wajah syabah ni. Kalau kita ngaji ilmu tasbih dalam balaghah, dia ada adat tasbih, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajah syabah. Faham? Kok pihak mana serupa isteri Nabi dengan mak kita? Cikgu pandai. Haram nikah. Faham lagi? Haram nikah, wajib kena hormat, kena taat. Faham lagi? Bapa haram kahwin isteri Nabi. Kita memang tak kahwin dah isteri Nabi. Kita duduk zaman bukan zaman Nabi, zaman MB. Faham lagi? Tahu tak? Ni tak ada Nabi, MB kan marah. Faham balok? Bukan Malaysia. Mongolia. Baik. Jadi kalau kita sezaman Nabi wafat, kita boleh kahwin tak? Isteri Nabi. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh kahwin? Biarlah belajar sikit-sikit. Ada juga benda-benda gini kita tak tahu. Betul tak? Jadi tahu. Waktu tu mari dengar, mari bodoh balik cerdik odak-odak lah. Faham? Kita boh kau puang lain dulu. Faham? Kita orang tu dia ada bini. Maka bila dia ada dah suami, kita boleh tak kahwin dengan dia? Boleh tak? Boleh. Lepas tu laki dia mati. Main ngecung bola lapung mati tu laki dia. Faham tak? Habis hedah, kita boleh kahwin dengan bini dia. Sebab apa? Sebab bini dia tak nama bini orang dah, nama benda. Dia ambil nak wis sikit-sikit, nak wis napak. Isteri Nabi tidak ada title janda sampai kiamat.
mereka kekal bila bersama kahwin dengan Nabi. Faham? Bila suami mati itu Rasulullah wafat, kekal nama isteri. Hukumnya gitu. Dipanggil khasaisun Nabi. Hukum-hukum yang khusus dengan para Rasulullah saja. Kita dah, faham? Maka kekal nama isteri, boleh kahwin. Itu asal. Faham lagi? Maka semua isteri Nabi adalah ibu-ibu kita. Faham? Maka pernah berlaku dituduh berzina akan isteri Nabi. Yang mula-mula buat rekaan ni, cerita reka ni daripada Yahudi. Dia semua tukang reka. Lepas tu tukang sebar orang lain. Nampak? Daripada dulu bukan tuduh orang aja. Segala benda kalau hak jahat asal Yahudi. Sebab tu Yahudi ni dilaknat oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, habis laknat para Yahudi. Jahat sangat. Dan kita kalau kita tak kata dia ni laknat, kita tak sah mayang. Faham tak? Siapa tak kata Yahudi ni paling jahat, mayang dia tak sah. Betul tak? Tak nampak gitu, hangguk. Faham tak? Atau orang panggil ngaji. Facebook juga ni bagi yang orang sanak ni. Kita baca Quran ayat yang ke-7, saya baca siap. Fatihah. Ihdina dak sirah. Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim. Terjemah Melayu al-maghdub, yang paling Allah marah, yang paling Allah murka, alaihi, atas mereka ini. Kebuka kitab tafsir yang menafsirkan dengan hadis. Kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Fakhrul Razi, kitab tafsir apa benda ni, Allahu Rabbi, Al-Qurtubi. Siapa al-maghdubi alaihi, dia buat bracket humul yahud. Mereka ini ialah Yahudi. Jadi kita baca tak dalam Fatihah? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku jalan yang benar, jangan jalan puak-puak yang mu paling marah, iaitu Yahudi. Jadi kalau kita nak baca al-maghdubi alaihi, sah tak mayang? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil dhalin. J tu imam tak belakang. Faham tak? Biar nyembang gitu. Tu ilmu. Jadi kita kalau baca dia tak tahu kisah. Rupanya kita kata 17 kali sehari. Iaitulah bukan golongan yang kamu paling marah, iaitu golongan Yahudi. Mari pula kita cerdik, tak berapa nak cerdik. Tak boleh kata Yahudi jahat, tak boleh kata Yahudi jahat, korok pun tak boleh kata. Faham? Ayat Fatihah kata. Faham? Orang suruh dengar tafsir, tak mau. Tafsir ni cerita betul. Dia duk tengok cerita lebong tu kan. Faham? Bukan kata marah tengok cerita lebong. Faham? Lebong-lebong kau. Tapi hak betul tak mau tengok. Hak betul ni tafsir Quran, betul tak? Kisah betul lah ke? Hak lebong mana? Tu hak munduk beli CD. Cerita lebong tu. Faham? Cerita rekaan. Dia tukang beli cerita, lepas tu dia tengok cerita tu, dia pula takut ke cerita tu. Padahal dia yang tukang beli, cerdik ke bodoh? Dia pergi pasar malam, dia tengok orang jual VCD cerita. Ni cerita apa? Ni setahun ni cerita tu. Orang tarik belakang ni, ni yang paling ngosek kali ni. Dia pun beli 5 riyal. Tak? 5 riyal, kawan tu letak 3 riyal je. Dia beli 5 riyal. Berapa keping ni? 3 riyal apa? Kopi je, original 40 3 riyal apa mana? 4 riyal deh.
Orang kedai kata, oh, gitu tak buat. Gini lah, kita mati 5. Hari dia pun beli 5 riyal. Faham lagi? Kau pandai dia nak jual gitu. Dia beli 5 riyal, dia pun tengok cerita. Depan tu ada gambar. Faham? Gambar tu atu sungguh ke atu lolok? Dia pusing belakang. Nampak? Orang ni jadi hero. Orang ni jadi padri. Orang ni ketua polis. Atu ada nama. Betul tak? Jadi atu. Dia tu kan beli atu tu. Dia cocok di CD. Tu beli atu. Dak pergi cing lah air. Takut kan? Bodoh pada atu ni. Orang tak marah tengok cerita. Tapi dah mula jadi percaya. Sampai nak pergi kecing takut. Tutup-tutup lah. Dah sambung tengok esok lah. Siang tak kan? Aku seriang dia kata. Seriang korok mu tu kan beli atu tu kan? Bukan atu sungguh mari ikut dapur. Jadi cerita betulnya banyakkangnya kalau cerita betul hak Quran ni tidak ada pelawak. Antaranya kisah orang Yahudi wak mula dia pergi bisik dengan puak-puak musyrikin. Dengan puak-puak munafik. Dia pergi khabar isteri Nabi Aisyah zina. Padahal tak ada berlaku pun. Buat cerita. Faham? Maknanya tu kamu mula-mula buat status Yahudi. Kita mari kerjaan like Oh gitu like. Share boleh share tak boh? Tengok. Betul tak? Gitu lah pasal. Tu kan buat cerita mula-mula. Dia tembak dah. Kita lah. Like lah, share lah apa. Dalam kubur bang katok kita lagi. Betul tak? Kalau fitnah. Maka Syekh munafik dengar buah baru ni Yahudi kata bini Nabi zina. Share lalu lah. Facebook zaman dulu. Facebook zaman dulu tak pakai internet pakai bisik-bisik Aisyah zina, Aisyah zina, Aisyah zina. Kau sari kau ramal ke kau sikit? Kau ramal. Itu cerita dia. Tu perang Iraq diserang berapa kali? 2 kali diserang oleh Amerika yang dipimpin oleh tentera Bashar al-Assad. Betul tak? Siapa cocok? Israel. Israel. Amerika tu dia Yahudi taja kat belakang. Kalau tidak menyebelahi Yahudi tak akan jadi presiden. Tak akan menang. Gitu. Perang dunia pertama Yahudi. Perang dunia kedua Yahudi tu kan cocok. Dia belaka. Dia tak pergi dia Arab. Amerika lagi. Jadi mokpek dia Kristian. Jadi kuli dia. Mangsa orang Islam. Dia tukang suruh. Ni gitu kok. Kalau tukang bawa cerita orang munafik. Popek. Padahal tidak ada berlaku seperti yang disebut. Sehingga turun ayat Quran. Menyebut bahawasanya cerita ini daripada Yahudi. Dalam satu rombongan, kisah benar. Isteri Nabi ni bila dia naik rombongan, dia duduk dalam sekeduk. Sekeduk ni uta, tak kira lah orang-orang muslimat lain pun dia akan buah atas uta. Uta tu dia ada rumah atas tu, ada kotak. Jadi tengok kan, ada kotak atas uta dan ditutup dengan kain. Ada orang duduk dalam, boleh duduk 2 orang dalam. Faham lagi? Itu tunggangan orang-orang perempuan zaman dulu. Raja-raja, faham tak? Orang puang. Jadi zaman Islam pakai tutup gitu. Ada tabir. Orang lelaki pakai pelana saja lah, macam kita biasa lah. Pelana saja, faham lagi? Ngalah saja dah, tak tutup lah. Dia lelaki. Puang dah tutup. Orang tengok macam ni apa? Pakai tudung, pakai cadar, pakai nikah. Orang puang. Tu imam takkan nak pakai jibat. Jeng ya. Maka Aisyah sampai dekat nak sampai Madinah nak buang air. Faham lagi? Bila nak buang air, turunlah berhenti uta, turun daripada tabir keluar buang air. Di padang pasir lah. Takkan buang air tepi kat orang ramai, kena berjalan jauh dulu. Faham lagi?
jalan jauh daripada kabilah, cari tempat lekak kat orang tak nampak ke puang. Tunduk duduk kecing. Faham lagi? Ha. Bila sudah kecing nak pergi ke uta tadi, gatal pula. Baru perasan gatal jatuh. Faham lagi? Gatal jatuh. Gatal jatuh. Bila gatal jatuh, gostang pula seorang diri pergi cari. Dia dekat dah. Orang tengok dia dekat dah nak sampai kat uta. Faham lagi? Ni kona balik. Masa tu masih belasan tahun. Faham? Masih muda ingat. Ha, kalau kita kat sekolah lagi ya. Orang mau muda, isteri yang umurnya muda. Faham? Dia kona balik pergi cari kata. Cari jumpa. Ada laluan kat dia pijak tadi lah padang pasir. Bukan macam kita payah nak tengok tapak. Faham? Jumpa duduk dalam pasir. Jadi orang yang rombongan ni bila tengok Aisyah ni sudah mari, tak? Dia kira akak betul jalan. Dia kira masuk dah. Takkan nak cerita bini Nabi. Ada orang kawak gitu. Faham tak? Akak uta, erek pula. Dia ada tukang bawa pula. Uta tu pegang tali. Faham lagi? Jalan kaki. Dia kira Aisyah ada dah atas uta. Kerana pada masa itu Aisyah, uta ni kalau Aisyah ada ke tak ada, sama je. Pasal Aisyah kecil lagi. Faham? Kecil lagi. Kalau orang tu besar lain. Nah, uta ada nampak lenduk uta. Faham tak? Orang tu besar. 120 kilo tu lain. Jadi jalan. Kabilah zaman Arab ni tak kira jahiliah ke musyrikin ke Islam. Dia kalau jenis uta bawa barang ke apa semua, dia ada berjalan kaki 1 kilometer di belakang. Seorang diri. Faham? 1 kilometer di belakang akan ada seorang jalan kaki. Tujuan ada orang tinggal barang. Ada jatuh barang, dia akan kutip. Faham? Jadi yang tukang jalan kat belakang ni namanya Safwan, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi jalan orang gelah cari takut ada barang tinggal, jumpa Aisyah sedang menangis. Nampak? Tertinggal dengan kabilah tadi. Hari sudah hampir gelap. Faham lagi? Jadi Safwan ni teman sampai balik ke Madinah. Faham? Ditengok oleh orang Yahudi. Bagai halu. Faham lagi? Lepas tu tambah lauk. Tambah lauk apa? Macam kita kau. Kita Bani Melayu. Hanu Bani Israel. Faham? Faham tak tambah lauk? Tambah cerita. Kita kan tambah cerita. Cerita apa pun kita berakhir tambah kan? Daripada asalnya lain jadi lain. Balik daripada Dungong siapa tabang. Tengok lori minyak belanggar dengar lori ikan. Faham lagi? Sikit je. Kita pergi tambah pula ikan tembur atas jalan. Seorang bagian tambah, selaut tambah. Kedua pula tambah debat lori ikan tu pesang. 3 jadi cerita. Faham lagi? Ngelah tu tak tahu, hak ngelah hak tak tengok. Hak tak tengok sedap. Dah ambil tu dia orang ke 60 hak dengar. Barak dia lori ikan langgar ngelak basikal. Acur lori. Faham? Basikal belok ring belakang. Faham tak? Dia bawa lori mati belakang dengan kelendang. Faham tak? Ayah dia bawa basikal tu okey, cala sikit. Faham tak? Jadi lari habis tau. Jadi Safwan berzina dengan Aisyah, cerita dia. Lalu dibersihkan oleh Allah SWT dengan diturunkan ayat. Faham lagi? Jadi dibawa cerita ini sampai zaman Syiah dikekalkan sebagai cerita sahih. Padahal sudah turun ayat mengatakan dia tidak berzina. Tapi Syiah ni sangat-sangat benci dengan Sayyidina Abu Bakar, benci dengan Sayyidina Umar, kerana Sayyidina Abu Bakar nak ambil tempat Ali jadi khalifah. Patut Nabi wafat, Ali dulu. Faham? Dia anak beranak Ali, dia ni pro Ali. Faham? Kita pro Ali kau. Tapi bukan Ali saja, segala sahabat Nabi. Dia kata patut Ali jadi PM.
Ambil dia buat akal. Tak pada tu, ni cocok dia orang Yahudi pok Syiah ni, mu pakat beci ya. Jahat ni buat akal. Patut anak beranak mu jadi khalifah pertama. Akhirnya jadi Syiah. Nampak? Tu cerita ni. Siapa cleaning? Siapa orang Syiah, kalau dia tidak kata Aisyah ni berzina, murtad dia kata. Masuk neraka. Nak masuk surga kena kata Aisyah berzina. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Tok Pekong je panggil. Tok Pekong terus. Ada macam mana? Sebab tu dia membantu tentera Syria mengganyang umat Islam Sunni di Syria sekarang. Minggu lepas 2 orang jeneral perang daripada Iraq terbunuh ketika bertempur dengan mujahidin Syria. Faham? Alhamdulillah. Jeneral apa? Kau perang. Nampak? Jeneral ni penuh ni ngebitang apa ni, depan ni macam download dalam ada belakang ni. Faham lagi? Masuk neraka. Jadi jangan. Sebab apa gitu tuduh? Sebab menuduh dia berzina jadi kafir, bukan dosa besar. Kerana itulah turun ayat mengatakan tidak berzina. Maka siapa yang kekal menuduh berzina, dia lawang ayat Allah. Lawang ayat Allah, kafir. Faham lagi? Orang biasa kita tuduh, dosa besar. Faham? Walaupun awet tu turun daripada hotel, pakai sekak ni, skirt tinggi pada luar dalam, tubik luar dalam kat bawah. Contohnya, seksinya, degok turun pada hotel, kita kata berzina. Allahu Rabbi. Mujawab di akhirat kat ni. Tak boleh kata. Faham lagi? Orang biasa tu bukan orang molek. Pakai gitu orang fasik dah. Tak boleh juga tuduh. Kita gaduh dah, gaduh. Kat gini bila-bila nyesal. Tak maaf lah, nak minta maaf aku ni. Kalau dia kata maaf bagi. Kalau dia kata tiada maaf bagimu, maka pahala kita kalau ada, beri ke dia. Dosa hak dia buat tu telanjang dia dalam dunia, kita pikul. Sebab tu kalau kita tengok orang buat maksiat, orang mungkar, seksi ke guana, soyok tu, nampak kopek ke apa ke, syariatnya kita kena kata salah. Itu syariat. Faham tak ni? Man ra'a minkum munkara, barang saya tengok benda mungkar tu memang mungkar. Jangan kata benda tu tidak mungkar. Manakala mampu, munasihat. Faham tak ni? Kalau mu ada kuasa, guna kuasa. Faham? Kalau mu tak mampu, benci dalam hati saja. Itu syariat. Nampak? Jumpa orang puang nitah depan kita, pakai seksi. Tak, dengan pakai baju pula, bawa ketak situ, ketak sembong situ, sembong sini. Tak, kita jubah comel dengan janggut, comel dengan piuh, dengan serbang pula atas kepala baru. Salah dia. Dia pakai pakaian yang haram pada syarak. Kalau kita nak kata, kena kata salah. Jangan kata betul. Jangan kata molek, mek, bagus. Terbaik. Jangan kata gitu. Faham tak? Kena kata haram pakai gini, mek. Faham? Itu syariat. Tapi bila kita lepas daripada dia ke belakang, kita ke depan, jangan kita anggap kita lebih baik daripada dia di sisi Allah. Dengar. Hak kita dengan Allah kita tak tahu. Hak mana lebih dekat dengan Allah. Faham tak ke? Itu hakikat. Faham? Ada benda lagu tu selamat kita di padang mahsyar kayak gini. Nak? Atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil, serta dihalalkannya seorang mengkafirkan akan orang Islam, maka iaitu jadi kafir. Jangan kita kafirkan orang Islam, melainkan dengan dalil, melainkan dengan burhan, melainkan dengan ada sandaran. Dia sudah jadi kafir. Orang tu orang Islam, orang kenal belaka. Apa sebab pun kata dia kafir? Sebab dia sembah berhala. Betul. Ada bukti? Ada. Betul perkataan. Mung tidak salah. Jangan kafir. Bapa pun kata dia kafir. Tak kira dah kira. Kau dah berahi. Tak boleh gitu. Faham tak lagi? Tak berahi sudah. Jangan kata kafir. Faham? Biar dia sebab. Sebab itu sebab yang betul. Jangan sebab yang tidak diterima syarak.
Nah, bapa mu kata dia kafir. Jadi pakai luar pendek. Hei, luar pendek tak kafir. Faham tak? Nampak aurat tau kafir. Hak tu berdosa saja. Faham tak lagi? Kafir ni tau ni, kita belajar kitab ni. Berat ni baru jadi kafir. Orang ringan tau. Dah. Bapa mu kata dia kafir, nama dia Muhammad, ayah dia Usman. Tahu dah sebab kita sebilik dengan dia. Patut ke mana? Dia cakap. Dia kata ke mana? Dia kata dia sebenarnya tak percaya lagi pada Islam. Betul. Baru betul. Faham tak ke? Jangan barang-barang bang kata orang kafir. Man kaffara mu'minan faqad kafara. Barang siapa mengkufurkan orang beriman, dia menjadi kafir. Nauzubillah. Faham? Biar ada sandaran. Tidak marah orang. Leperi orang bawa bola orang lain ada tiup suruh penalti. Katok orang. Faham tak lagi? Goalkeeper pegang bola. Lepas tu jalan nak tendang. Faham tak? Nak tendang goalkeeper nak tendang atas kata. Goalkeeper tung tendang, penalti. Pasal apa penalti? Tak kira sebab kita memang nak beri penalti. Tengok Dok tu bik luar padang, pemain sendiri jek tak muka. Betul tak? Jadi nak kata tu biar ada biar ada sebab yang menasabah. Bapa mu kata dia jadi kafir, dia kata dah nabi tu pelawak betul. Betul dia ni kafir. Walaupun dilahirkan orang Islam. Bapa mu kata dia kafir sebab tengok dah semalam. Dia cakap dalam televisyen mengaku keluar pada agama Islam, percaya pada agama Kristian pula. Faham tak lagi? Betul. Baru betul. Ni dengar orang kata, Jangan benda besar jangan dengar orang kata. Barang siapa mencita-cita atas kafir atau ditaklikkannya seorang akan kufur dengan sesuatu seperti dikatanya. Jika binasa hartaku atau anakku yakni binasa anakku jadi Yahudilah aku atau jadi Nasrani, maka ia jadilah ia kafir on the spot. Taklik ni gini, tak buat sekarang, buat masa akan datang. Macam kita hari-hari kita banyak berlaku taklik. 5 minit lagi kalau drama tak mari aku balik. Tu panggil taklik. Faham lagi? 5 minit lagi kalau drama tak siapa aku akan balik. Tu panggil taklik. Taklik bahasa Arab Melayu menggantungkan sesuatu dengan sesuatu. Nak gantungkan balik dengan 5 minit tak mari drama. Tiba-tiba dalam 5 minit drama mari. Dia balik tak? Ada. Jadi banyak perkataan taklik sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi jangan taklik benda agama. Benda agama jangan. Kalau maknanya habis tahun ni anak aku tak baik kot nyakit, aku nak masuk Kristian. Jawabnya kafir pada hari itu juga. Pasal apa? Pasal dia sudah reda dengan agama lain pada masa akan datang, menunjukkan sekarang dia tidak yakin dengan Islam. Islam tak boleh 99%, 100%. Sebab saat ini akidah. Fiqh tak apa. 50% tak apa fiqh. Mana 50%? Bila pukul 10 malam baru nak mayang Isya. Tadi buat kerja. Ngayang garik dah. Bila nak mayang Isya, mari 50-50. Batal ke dak lagi wuduk garik lagi. Batal dah 50, dak batal 50. Tak apa. Ketuk kedok lagi Ketuk kedok lagi tak apa. Walaupun kait dengan sembahyang. Asalnya tidak ketuk. Pasal tak ada bukti, boleh ambil pula tak ketuk. Jangan tubik dah bok. Tak apa ambil belah tak ketuk. Faham? Tu bongok namanya. Jadi kita kena Islam ni 100% kena yakin. Sebab tu kita gapo sama kalau kita dengar wahai orang-orang yang beriman. Dengar orang kata dalam TV, tak kita dengar ayat dalam Quran, dengar ustaz kata, dengar ayat bunyi wahai orang beriman. Kita kena boh dalam hati, aku 100% orang beriman. Boh itu. Faham? Kena ngaku selalu. Jangan maka wahai orang yang beriman. Kita pun aku beriman ke tak? Kufur. Hak lain tak apa. Wahai orang-orang yang soleh. Aku tak soleh. Tak apa memang kita tak soleh pun.
Wahai orang-orang yang zuhud, aku berat tak zuhud. Wahai orang-orang yang bertakwa, aku kurang takwa. Tapi wahai orang beriman, akulah orang beriman. Walaupun pakai spender saja. Kena boh lalu aku orang beriman. Jangan tak yakin beriman ke tak, balik awal. Jadi jangan taklid. Dah susah sangat nak marah sangat kepada Tuhan. Dia kata gini, kalau habis tahun ni tak jadi juga aku niaga begitu ini. Dah banyak dah jual mula-mula, buka kedai nasi tak laku, 4 bulan tutup kedai. Buka kedai baju, kedai kain, mampu dengan modal-modal pula 14,000. Main projek pula cek-cek lah ni, mampu keras pula dengan mesin kisah semi tak dah bayar. Jadi ngelah ni buka kedai nasi bajet. Lepas tu nak marah sangat kalau nasi bajet ni habis tahun ni tak jadi juga. Aku tidak dalam keadaan ekonomi merudung juga. Aku nak keluar pada Islam tahun depan 2017. Hari ni juga jadi kafir. Tak ada orang peduli dengan mu. Faham lagi? Islam bukan hak orang, hak mu. Mu tak boh, depa buat. Tak ada hal bagi. Dia ingat ke Tuhan tu jadi basah, dia nak jadi kafir. Faham tak lagi? Mu ingat kerajaan Terengganu. Kerajaan Malaysia lain. Kalau orang pakat sokong Melaka, mereka orang pakat dah sokong Melaka, balik awal. Allah Ta'ala bukan ngundi. Jadi Tuhan. Allah Ta'ala memerintah alam ni bukan pilihan raya. Pakat lawan dia Melaka dah ada hak. Tapi kalau kita kalau pakat lawan Melaka kerajaan, jeng tak dia? Jeng keren ni. Kita pakai wak jenayah Melaka. Jeng. Tak ada mahkamah nak cara. Dah tu yang kata takat pecah ATM, 3 orang ditangkap. Memang 3 orang buat kerja boleh tangkap. Cuak 300,000 orang kaligu. Buang ki, dia nak tok je ni. Nampak mahkamah mak 300,000 orang. Dah. Seorang bunuh seorang, buang ki. Kena tangkap. 30,000 orang bunuh seorang. Nak buat J mana? J Pulau Kengga muat 900. Sekarang duduk 1,500. 600 lebih. Nampak tak? Tapi neraka Allah tak ada hal. Sebut dalam hadis kursi, berpakat manusia dengan jin daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, pakat lawan Allah belaka. Pakat minum arak, pakat berzina, pakat berjudi, pakat buat jahat semua, disko mau pagi petang siang malam. Tak ada orang semayang pun muat neraka Allah. Brigad belaka kayak gini. Malaikat Allah bukan macam PDRN. Tak lagi. PDRN kerja siang malam nak tidur pula. Bagi anak jalan anak bini pula malam ada kerja. Hak ni tak. Berbeliung-beliung tak ada orang tahu bilangan yang sangat banyak. Boleh higap belaka. Jadi Yahudi lah aku tahun depan kalau aku Tuhan tak beri senang tahun ni. Jadi Yahudi selalu serta-merta. Jadi Nasrani ni Kristian lah. Nasrani ni orang Arab panggil Nasrani, Arab tak panggil Kristian, dia panggil Nasrani. Nasara. Tu kau budak-budak duk supah kan zaman-zaman macam itu. Kapis Rani pun. Kapis Rani tu orang Nasrani, mana orang Kristian. Faham tak ke? Jangan kata gitu. Kalau buat gini tak, kita jangan putus asa dengan Allah. Siapa putus asa dengan Allah, tempat dia neraka. Dah kita dah guna tak senang tak. Tidak ada orang tak senang selamanya. Kerana akhirnya dia akan senang juga. Orang yang Tuhan susahkan, walaupun dia tu orang yang taat, tapi Tuhan susahkan dia sepanjang hayat, maka senangnya dengan kematian. Allah rehatkan dia dengan kematian. Itu senang, dia bermula situ. Faham lagi? Sebab apa? Sebab innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu kadang-kadang menjadi taman syurga bagi seseorang. Nampak? Wahu pratan min hubarina, dan boleh menjadi neraka bagi orang yang lain. Jadi orang yang Tuhan susahkan dia daripada muda sampai ketua, tak senang-senang, padahal dia selalu beribadat pada Allah, maka mati dia adalah raih, menjadi kesenangan yang pertama sebelum sampai ke syurga. Wallahu a'lam.